Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Ahli jemaah masjid sekalian, pada malam ini saya akan baca hadis yang seterusnya daripada hadis-hadis bimbingan hadis, 300 bimbingan hadis, dan saya akan juga sambung berhubung dengan adat-adat menziarahi orang sakit yang saya berhenti pada minggu lepas. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyi'atih. Artinya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak menimpa seseorang mukmin sesuatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan dan sebarang jenis sakitan yang lain, dan juga kesedihan, malah kedukecitaan, malaikat akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Jadi berdasar pada hadis ini kita dapat faham bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pemurah. Allah itu bersifat dengan dua sifat. Yang pertamanya, di antara sifat-sifat Tuhan lah, iaitulah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Rahman ni iaitulah sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat Allah kepada seluruh hamba-Nya. Termasuklah di kalangan orang yang bukan Islam sekalipun, Allah Ta'ala akan beri juga dia punya nikmat dia kepada mereka. Dan di antara perkara yang diberikan kepada orang mukmin, khusus kepada orang mukmin daripada rahmat Allah, iaitulah apa sahaja yang orang Islam ataupun seorang mukmin itu terasa terganggu dalam hidup. Apa sahaja benda yang mengganggu hidup dia, maka benda itu akan menjadi penghapus dosa. Itu rahmat daripada Allah tu. Benda apa yang menyebabkan kita kurang selesa? Sama ada kurang selesa itu pada badan ataupun pada emosi, pada jasmani ataupun pada rohani. Benda yang menyebabkan kita kurang selesa dalam luaran dan juga dalaman tadi, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Contohnya disebut dalam hadis ini lah, kalau luaran tu adalah sakit. Orang tu demam ke, orang tu sakit apa-apalah, sakit kulit ke, ataupun apa-apa lagi penyakit-penyakit lain. Asal sakit walaupun sikit, walaupun kita kata kena duri sekalipun, kena duri sikit je, sakit tu kena duri je, kita berjalan-jalan tu tiba-tiba kena duri kaki kita, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita berdasarkan kepada saiz dia. Saiz tak selesa tu banyak mana. Kalau demam tu takkanlah sama dengan kena duri. Demam tu lebih berat daripada kena duri dekat kaki. Maka oleh kerana itu demam tu saiz dia lebih besar lagi. Maka sebab itu demam itu dia akan menghapuskan lebih banyak dosa lagi daripada contohnya kalau terkena duri. Kalau kena duri itu sikit sangat, maka sikitlah peratusan dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa sahaja, tak kira lah. Apa sahaja kita tak selesa pada badan kita, tak kira, walaupun kena duri sekalipun, maka terhapuslah, insya-Allah terhapuslah dosa-dosa kita. Dah banyak mana tu terhapus tu, kita serah kepada Allah. Berapa peratus semua sekali kita serah pada Allah. Boleh jadi 100%, boleh jadi 90%, boleh jadi separuh, boleh jadi 1/4. Kita serah pada Allah. Kita tak tahu, kita serah pada Allah.
Kita hanya boleh kata dia berdasar pada sahih tadi, orang demam takkanlah orang demam tadi tu dia sama dengan orang kena duri dekat kaki. Mestilah orang demam tadi dosa terhapus tu lebih banyak. Terdedah kepada lebih banyak daripada yang terkena duri. Tapi hakikatnya kita pulangkan kepada Allah banyak mana. Banyak mana peratusan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosanya. Tak kira lah. Walaupun kita kata kena pisah. Orang puan kita dekat rumah dia masak, dia koyak bawang ke mana tak tahu. Tengok luka sikit, pun terhapus juga dosa. Tapi syarat dia, orang tu adalah orang Islam. Kalau orang tak Islam tak jadilah. Kalau orang kafir dia kena ke mana pun. Maknanya tak jadi dia dah sebab dia kafir. Bila kafir terhalang daripada penghapusan dosa kecuali dia masuk Islam. Tu ruginya orang kafir tu. Orang kafir tu rugi, dia buat baik ke mana pun ataupun banyak mana pun sengsara yang dihadapi tidak akan jadi penghapus dosa kecuali bila dia masuk Islam. Tu rugi. Itu dari segi sudut luaran. Begitu juga dari segi sudut dalaman. Dalaman ni macam mana? Contohnya emosi terganggu. Emosi terganggu tu pun Tuhan hapus kat dosa. Berdasar pada hadis yang kita baca tadi. Hattal hammi yahummuhu. Nabi kata, walaupun contohnya kita sedih. Sedih tu pun kita tak selesa dengan sedih tadi. Pun dia akan jadi penghapus dosa juga. Contohnya adalah kematian. Maka orang tu sedih kematian ayah dia, kematian mak dia, kematian siapa-siapalah waris dia, sayang rodong dia dan sebagainya. Maka dia sedih. Sedih tadi itu adalah tidak selesa batin, tidak selesa orang panggil dalaman, rohani tak selesa. Maka sebab itu pun Tuhan hapus kat dosa. Tak selesa dalam bukan setakat luaran je lah, dalaman pun Tuhan hapuskan juga dosa kita berdasarkan kepada peratusan-peratusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna dia pemurahnya Allah. Tu yang dikatakan Allah Taala tu Maha Pemurah. Maha tu mana apa tu Maha Pemurah? Pemurah Allah tu siapa pekat tu. Siapa pekat kena duri, siapa pekat kita sedih pun dia jadi penghapus dosa, pemurahnya. Sebab tu kita kata kalau Allah Taala ni, kalau sifat dia kita tak sebut Allah Ta'ala tu berkuasa, kita sebut Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Maha tu tak ada tanding dah. Begitu juga kita kata Allah Ta'ala tu pemurah. Allah Ta'ala tu kasih sayang, kasih sayang kepada makhluk dia. Bukan setakat kasih sayang, maha kasih sayang, maha pengasih kepada makhluk dia. Tengoklah contoh tadi lah, contoh yang saya sebutkan tadi, kena duri, sedih dan sebagainya. Hak tu pun Tuhan ambil kira juga untuk dihapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tu. Kemudian saya cadang untuk sambung yang minggu lepas berhubung dengan apa nama ni, adab menziarahi orang sakit. Minggu lepas ada dah sikit tapi dak nak habis. Sikit je saya sebutnya. Jadi minggu ni saya sebutlah sekadar mana yang dah masa ni saya akan sebut, iaitu hukum menziarahi orang sakit. Sama ada dekat hospital ke, dekat rumah ke, dekat mana-mana, hukum dia berdasarkan kepada pandangan jumhurul ulama. Kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad tu maknanya apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Dekat mana orang sakit yang perlu kita ziarah tu? Adakah hak duduk hospital saja ataupun hak rumah? Kok pandailah dia ada mana pun. Kok pandailah dia ada mana pun. Hukum dia adalah sunat muakkad. Kalau dia ada hospital, kita buat cara hospital. Kalau hospital kata ada waktu-waktu dia, kita ikutlah waktu. Jangan duduk lawang kerja kasihan dia. Dia menjalankan tugas dia ikut arahan. Tiba-tiba kita duduk lawang dia, ambun nak derah, duduk kecek gini dan sebagainya. Kalau betul-betul lah kita susah, kita cakap tu terang. Saya daripada Kuala Lumpur, saya nak balik lalu ni. Saya nak balik nak tengok mak saya kejap takut mati dan sebagainya. Waktu mungkinlah kita bolehlah minta pertimbangan secara sungguh-sungguh dah. Tapi kalau kita biasa duduk senila je, duduk bandar ni je, duduk losong, duduk lerang, duduk Kuala Ibar, duduk sekitar-sekitar ni je, duduk balos juga ngejaga sebab tak boleh, kita kena ikut peraturan. Peraturan yang telah ditetapkan, semua orang menjalankan tugas dia. Jangan pula kita yang jadi penyebab orang lain tidak menjalankan tugas. Kerana kita duduk desak-desak, akhirnya hak tukang jaga pun mengalpakan tugas dia. Sepatut dia tak beri, jadi beri juga. Kesian, dia telah langgar amanah yang telah diamanahkan oleh Allah, oleh Islam kepada
mana-mana pekerja, tak? Mana-mana pekerja terhadap majikan dia. Jadi kita ikut peraturan. Pukul berapa? Tengah hari buat cara tengah hari, pukul berapa? Kemudian kalau petang buat cara petang, kita ikut peraturan. Itu tak kira lah dekat hospital ke, dekat rumah. Kalau dekat rumah memang tak ada peraturan, kau pandai kita. Tapi ada peraturan dari segi sudut hukum. Masa mana tu? Masa mana kita akan bincangkan, kita akan tengok. Jadi di antara ulama-ulama ni ada juga yang kata wajib. Yang kata wajib fardu ain dia kata. Iaitulah Ibnu Hazmin dan juga Ibnu Jauzi. Ibnu Hazmin sebut dalam kitab Muhalla. Kita dengar ada orang sakit, wajib kena pergi sekali je. Sekali pertama tu. Dengar je ada orang beritahu je, ada orang sakit sini, orang sakit tu gini, wajib kita pergi. Wajib kalau kita kena pergi, orang kita dengar ni sekali. Jadi kalau nak ikut pandangan ni berat sikitlah. Dah. Berat sikitlah, kadang-kadang jauh, kadang-kadang kita ada kerja dan sebagainya dah. Tapi kalau kita tengok pandangan pertama tu sunat muakkad, iaitu kita pergi dengan kerelaan hati kita. Dan setengah ulama lain seperti Ibnul Qadhi Al-Jabbar, dia telah mengatakan bahawa hukum menziarahi orang sakit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada dah orang pergi tengok, beres, selesai dah. Hak lain tu tak pergi pun tak apa, tapi kalau pergi dapat pahala sunat. Begitulah. Jadi ada adab ziarah orang sakit ni, yang pertamanya ialah dari segi tauqif, tauqid. Tauqid ni itulah maksudnya ialah waktu. Kita kena pergi waktu yang sesuai. Kita orang nak pergi ziarah ni, kita dengar ada orang sakit, jadi kita nak pergi ni guana masa mana yang sesuai, masa mana orang berehat. Masa mana orang tidur. Orang sakit ni perlu tidur banyak kadang-kadang. Maka yang paling sesuai kalau kita tengok ialah lepas asar. Pagi boleh juga. Tapi jangan pagi dah. Dia pun nak tidur kot lepas subuh kan sakit. Orang kesegar pun tidur lepas subuh kot kejap. Tak, kita kata dah. Orang segar macam kita pun. Dia tu kot kejap lepas main subuh tu balik rumah kejap belum pakai baju pergi kerja tu tak. Kita kata duduk atas gerai tu dera juga. Itu orang segar. Apatah lagi dengan orang sakit tak. Masa tu memang dia nak berehat. Masa yang sesuai. Mungkin dalam pukul 10, mungkin dalam pukul 10.30, sesuai lah tu. Begitu. Jangan pergi masa tak sesuai. Antaranya ialah masa tengah hari yang biasanya orang nak bersiap-siap untuk makan. Ni kalau bukan hospital lah ni. Kalau hospital tu cerita lain, dia ada waktu dia dah. Dia khusus dah. Orang sakit pun dia tahu dah. Orang sakit pun dia tahu dah peraturan tu dan dia bersiap sedia dah. Waktu ni dan sebagainya. Kalau orang tak mari pula dia susah hati. Tengah hari tu orang sakit kalau orang tak mari pula dia susah hati. Orang tak seorang ni. Kawan-kawan duk WhatsApp tak seorang mari dah. Susah hati. Jadi waktu hospital tu dia tahu dah cara dia. Ni kita cara kita orang hak biasanya adabnya. Kalau tengah hari tu orang nak bersiap sedia untuk semayang, beribadat. Kemudian dalam masa yang sama tengah hari ni juga adalah untuk masa makan. Tak? Jangan gilah masa dia makan. Siang kat dia. Yang pertamanya dia nak makan tangguh. Enggak sekejap sebab ada orang mari. Siang dia orang sakit. Orang sakit kena makan. Tak kita kata dah. Yang keduanya kadang-kadang dia tengah makan dak sedap ke dak ajak. Jadi serba salah. Nak ajak ialah orang sakit ni bukan dia suasana rumah orang sakit ni bukan suasana orang masuk banyak. Orang masuk banyak dak. Suasana yang sederhana begitu dak sebagainya. Kadang-kadang menyusahkan dia kalau ada orang makan rumah dia dan sebagainya. Jadi waktu tu penting. Waktu tu sangat penting. Kemudian yang kedua, taqlilus soal. Ni disebut dalam kitab. Cuba tengoklah, ada juga benda-benda yang saya ambil ni daripada kitab Sabilal Muhtadin dan kitab-kitab lain lagi. Bukan Sabilal Muhtadin saja, ada kitab lain lagi lah. Taqlilus soal. Jangan soal banyak ngak. Jangan soal banyak sangat kepada orang sakit. Dah kita tahu dah dia sakit, biar dia berehat banyak. Biar minda dia berehat. Biar otak dia berehat. Biar badan dia berehat dan biar lidah dia pun berehat. Kalau boleh berehat lega. Gitu. Tiba-tiba kita tanya bertalu-talu. Dah demam ni guana, dah puca dia guana, dah demam, dah suhu kemarin berapa, dah hari ni berapa, dah doktor kata guana hari ni. Dah bila pula nak keluar? Bila pula nak tengok mu? Luar nu dak kata. Nak tengok mu bela kambing mu dan sebagainya, bela lembu mu dan sebagainya. Dah tanya banyak ngak. Hukum dia makruh. Itu hukum dia adalah makruh. Kita banyak sangat soal. Kita boleh soal kadar adat.
Kadang adat ni macam mana? Iaitulah kita tanya sakit apa. Sakit apa? Dia pun ceritalah sakit gitu gini dan sebagainya. Jangan buka ruang sangat supaya dia cakap banyak. Setakat sakit mana. Kemudian kita tanya, benda apa nak? Ada rasa nak benda apa tak? Kita kata tak, nak makan buah ni boleh kau ambil suruh anak sambil beli kejap. Ataupun karang, petak karang, bata dan sebagainya. Tak? Kita flower, kita khidmat pada dia dan sebagainya. Tak? Kadar tu. Kemudian kalau dia bukan Islam, apa salahnya? Kalau orang bukan Islam, kita pergi juga, kita ajak dia masuk Islam. Itu Nabi, sunnah Nabi. Walaupun orang sakit, Nabi ambil peluang juga ajak dia masuk Islam. Itu yang berlaku zaman Nabi. Iaitulah Nabi ajak seorang anak Yahudi yang sakit masuk Islam. Lalu ayah dia kata, Atai' Abul Qasim, ikut je hak Muhammad suruh tu. Dia suruh masuk Islam, masuk je. Kemudian orang tu pun masuk Islam, budak tadi. Lalu dia mati. Lepas pada tu dia mati. Lalu Nabi kata, Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Allah Ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Tak pernah semayang, tak pernah semayang bang, tak pernah puasa, tak pernah apa. Sudah mengucap tu, tak lama lepas pada tu mati, masuk syurga. Tak pernah semayang. Itulah kita kata tak. Nikmat. Orang panggil hikmat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Tengok Islam, mahanya Islam tu. Kalau tak Islam, tak ada benda kosong tu. Tapi kalau Islam, kalau kita buat, kalau kita Islam, kita dah masuk Islam, tak sedang nak buat benda-benda yang baik, tak apa. InsyaAllah masuk syurga. Kalau hak tadi tu memang masuk syurga bulat-bulat. Sebab Nabi kata anqadhahu minan nar. Allah Taala selamatkan dia daripada api neraka. Tak setuh dia api neraka langsung. Langsung tak dia setuh dia api neraka. Bila Nabi kata gitu, iyalah tu. Nabi cakap betul. Sebab salah satu daripada sifat Nabi adalah sidik, cakap benar. Nabi ni benar bercakap. Bila Nabi kata orang tu tidak disentuh oleh api neraka, maka tak setuhlah. Itulah walaupun dia tak semayang bang, dok buat benda-benda amal yang lain dan sebagainya. Jadi hak saya nak cakapnya, jangan banyak soal kepada orang sakit, supaya dia berhak belaka. Berhak belaka, tubuh badan dia, minda dia, lidah dia, pemikiran dia, mata dia kalau boleh berhak mata kali. Telinga pun nak berhak, banyak dengan soal telinga. Jadi banyak dengan soal telinga banyak dengar dah. Telinga pun nak berhak kau. Telinga pun nak berhak kau. Dak dia kata dia. Itulah sebenarnya. Kemudian yang ketiga takhfiful julus. Takhfiful julus ni jangan lama sangat duduk rumah orang sakit. Jangan lama sangat. Kalau katakan perlu 10 minit dah. Kalau perlu sangat 5 minit dah. Tak. Kecuali orang sakit tu minta. Orang sakit tu minta duk lama sikit. Hamba tengok mukamu, dak segar sikit hamba. Dak kata dia. Dah kita ni sayang lama dah gini-gini. Dak duk kerja jabat sekali, main bola sekali, main futsal sekali. Kemudian kediang ni naik basikal pun sekali. Dak kita kata pergi situ, pergi sini, hamba reboh gini-gini. Duk lama sikit. Segar sikit tengok mukamu dan sebagainya. Tu tak apalah. Ni makna dia orang sakit tu minta supaya pelawak tadi, peziarah tadi duduk lama sikit, tu tak apa, tak makruh. Tapi saja-saja duduk 2 jam duduk. Allah. 2 jam duduk, tu tak boleh. Itu adalah hukum dia adalah makruh kerana dia telah mengganggu pesakit tadi untuk berehat, sebab dia perlu pada berehat yang banyak. Jangan duduk lama, hukum dia tak boleh, hukum dia makruh. Okey. Lama tu kadar mana? Tengoklah hadap. Hadap kata tak ada lah, hukum syariat dia tak kata sekejap tu 10 minit ke, tak kata gitu. Kau pandai kita lah, kau pandai adab. Adab katanya lebih kurang lah kita kata antara 5 minit hingga 15 minit. Itu adab kata. Tak ada orang duduk 4,5 jam, tak kita kata dah. Gitu. Kemudian yang keempat, adab menziarah orang sakit. Izharul ihtimam. Ini disebut oleh ulama Islam ni. Iaitulah kita tunjukkan simpati kita. Muka kita tu kita tunjukkan simpati kepada dia. Tunjukkan kita ni sedih keadaan dia tu. Tunjuk. Izhar, sunat ni kita tunjuk. Padahal kita tak sedih mana umpamanya tak. Kita buat agak sedih, tak apa. Tak apa. Tak apa. Hamba tak sedih mana sebenarnya tak. Kan sayang dengan dia. Tak jumpa 20 tahun dah. Dah tak apa, rasa nak pergi. Dah anak dia telefon suruh pergi kat orang tak. Kita pergi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nak ziarah orang sakit dah. Maka bila pergi tu tak sedih mana. Tapi kita sunat juga izhar. Izhar ni maksudnya bukan izhar halqi. Bukan izhar halqi dalam tajwid tu. Izhar ni maksudnya tunjuk kita ni simpati,
dan tunjuk kita ni ambil berat tentang dia. Walaupun hakikatnya kita tak sedih mana, biarlah, tak apalah. Sengaja tunjuk tu pahala. Sengaja kita tunjuk simpati kita tu adalah pahala. Tunjuk apa? Biarlah dalam hati tak sedih mana pun tak. Tunjuk kau sedih tu. Dah gitu. Dan biasanya orang Islam ni, bila dia tengok orang Islam, sama-sama Islam menderita sakit, dia akan sedih. Tak sedih langsung. Tak, kita kata dah. Dia akan sedih juga. Maka sedih juga tu ada. Jadi juga tu penting lah. Sedih juga tu, maksud juga tu kena tunjuk kat simpati dia. Kalau katakan hari tu memang kita tak sedih langsung, contoh ni kita sedih juga, buat sedih. Buat sedih pun tak apa. Itu dapat pahala juga. Macam senyum kok benarnya. Senyum ni, kita sebenarnya tak mau senyum kat orang. Tapi kita paksa kau senyum. Sebab apa? Kita nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Dia ke gitu. Kalau nak ikut hati, malah aku nak senyum ke dia. Tak, tapi Nabi kata kena senyum ke orang Islam, sama-sama Islam. Kita kena tunjuk kebersamaan kita, persaudaraan Islam kita. Dalam majlis apa-apa yang sesuai, kita kena senyum. Kita pun senyum lah, meweh dah juga, tebang dah juga dah. Tebang tu boleh pahala, tebang senyum tu. Walaupun hati kata tak mau senyum, tak umpamanya, boleh pahala juga. Itulah Islam. Maha pemurahnya Allah tak. Macam tu pun dia beri pahala kita tak. Itu kelebihan yang ada dalam agama Islam tu sendiri. Dia bukan hanya orang sakit je. Kalau kita menziarah orang mati gitu juga, ada disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Syarah dia Dalilul Falihin. Ada sebut juga benda ni. Bukan setakat kita ziarah orang sakit je, kita ziarah orang mati gitu juga. Kalau kita ziarah orang mati, jangan tunjuk gembira muka kita ni. Walaupun kita gembira, ada berita gembira gini, itulah orang tu mati, jiran kita. Jadi kita pun ke ziarah dia, senyum mewah, duk tengok ke WhatsApp, duk tengok ke benda apa ni, apa-apa dah tau. Berita gembiranya kita ni tau. Jangan tunjuk. Buat biasa je. Buat macam kita ni memberi simpati kepada keluarga si mati. Hukum dia makruh kita tunjuk kegembiraan. Tunjuk kegembiraan pada masa sepatutnya kita sedih simpati itu, hukum dia jadi makruh pula. Walaupun hakikatnya kita gembira ni. Jadi jangan tunjuk gembira ni. Walaupun gembira sungguh kali pun. Ada berita baik umpamanya. Okey, buat dek je ke berita baik itu sekejap. Kita tunjuk kesedihan kepada keluarga si mati dan juga siapa-siapa yang ziarah orang mati. Sebab tu ziarah orang mati ni jangan cakap benda-benda bukan-bukan. Jangan cakap bab bola, jangan cakap bab politik, jangan cakap bab nega kalau boleh. Kalau terdesak, masa tu je jumpa nak buat guana, otolan jumpa mu, mari buat kejap. Kita cakap ambo nak cakap kejap, mari kejap luar, tubik luar ni. Tu tak apalah. Ni memang banyak lagi peluang-peluang lain. Maka pada masa itu jangan cakap benda-benda yang berkait dengan lain daripada berfikir tentang kematian. Kita ziarah orang mati tadi, biar kita fikir hak kematian. Kita fikir nasib kita guana pula. Dia dah mengalami dah kesakitan mati. Dia telah mengalami dah pertukaran alam daripada alam dunia kepada alam barzakh. Kayak gi pula kena tanang pula. Dia akan bertukar pula ke alam kubur. Guanalah pula kita ni. Bilalah pula kita. Berat dah kita ni. Kita pun dah tua juga ni. Jadi mikir. Biar kita mikir. Kita pergi ziarah orang mati ni, kita tumpukan fikiran kita kepada aku nak bersiap sedia untuk menghadapi kematian. Sebab dia hak mati ni muda pada aku lagi, tapi mati dah. Muda 10 tahun pada aku, mati Allah. Dak kita kata dah. Itulah gerah Allah. Kadang-kadang tak sakit benda apa pun, tiba-tiba belanggar dak umpamanya. Jadi kita pun ingat benda-benda tu. Kita ingat kepada kematian. Jangan cakap benda-benda lain. Dan kalau kita cakap benda-benda lain, maka malaikat akan mengaminkan apa yang kita cakap tu. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Dalam hadis kata, jangan cakap dak molek sebab malaikat dok kata amin 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 tu. Antara benda cakap dak moleknya, kita kutuk pada si mati. Allah ni Allah jahat gem dapalah dulu dok cakap umpamanya dak. Judi marang apa judi lagi. Dak kata dah. Hari ni mati umpamanya dak. Marang nampak ada lagi maidan dak. Piti-piti dok selik kok bawah meja dan sebagainya. Judi lagi dok main teruk dan sebagainya. Dak umpamanya kita dok kata saat ni dak. Maka janganlah kita duk kata macam tu, sebab fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun, kerana malaikat dia menaminkan, yu'minuna ala ma taqulun, dia mengaminkan apa yang kamu kata. Timbulnya ialah kerana ada seorang sahabat Nabi yang nama dia ialah
yang dipanggil sebagai Abu Salamah. Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ni dia meninggal dunia. Dia ni adik-beradik susuan Nabi. Dia ni Nabi ni tak ada adik-beradik, tapi Nabi ada adik-beradik susuan. Dia adik-beradik susuan ada. Nah. Jadi di antara adik-beradik susuan Nabi ni ialah Abu Salamah ni. Maka dia katakan bahawa Abu Salamah ni bila meninggal dunia, mata dia terbuka. Bila mata terbuka, orang pun duk geger, macam-macam duk cakap mata terbuka ni benda dak molek ni. Lalu Nabi pun kata, saya dah sebut dah pada bila tahu? Ada dah sebut sekali gitu. Iaitulah Nabi pun kata, iaitulah inna ruh idza qubida tabi'ul basar. Sebab mata dia terbuka tu sebab dia tengok roh tubik. Roh tubik ku atas ni dia pun mata tengok roh tu keluar macam babai gitulah gitulah kita kata tak. Tengok kali terakhir lah kita kata. Maka sebab itulah mata terbuka. Kemudian ada orang dok dang nak tutup. Ada orang dang tutup, ada orang dok dang tutup. Ada orang separuh je tutup. Dang tutup kok separuh je. Buka sikit. Ada orang dang tutup terus tutup mata. Ada orang pula dang terus tutup mata. Jadi Abu Salamah ni dang tutup mata. Mata dia celek. Bila mata celek tadi, orang pun geger. Orang duk kata macam-macam negatif lah tentang dia ni. Lalu Nabi kata, la taqulu illa khairan. Jangan kamu cakap melainkan benda yang baik je. Ini duk sangka buruk ni, benda tak molek ni. Fa innal malaikata ya'minuna ala ma taqulun. Sebab malaikat duk tengah kata amin-amin kepada apa yang kamu duk cakap. Malaikat ramah ni. Malaikat ramah ni. Duk kata amin-amin. Benda tak molek pun dia kata amin juga. Jadi sebab tu biarlah kita cakap benda molek sahaja. Jadi begitulah kaedah. Itulah dalil dia lah. Dalil kita gizarah orang mati ni jangan kita cakap benda yang tidak berkaitan. Dan jangan tunjuk kegembiraan dan tunjukkan simpati. Walaupun kita tak simpati, kita buat lolok, kita buat saja-saja pun, terbang tu boleh pahala dah insya-Allah. Itulah keadaannya. Dia sebenarnya Islam ni satu agama yang dia tahu kita ni dak urut nak buat. Macam orang kata ginilah, saya buat contoh. Orang kuat berzikir, orang kuat berselawat. Khusyuk dalam sembahyang tak usah ceritalah. Dia kuat sangat berselawat, sehari sampai 1000 kali. Kuat sangat berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sehari kadang-kadang sampai 600 700 kali. Tapi tak khusyuk. Tak khusyuk atas zikir tadi. Dah macam mana hukum dia? Sia-sia dak. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, orang yang berzikir walaupun dia tu dak khusyuk, dak sedar, lala dalam zikir dia tadi, atas sifat bibir dia, lidah dia bergerak tu dapat pahala dah. Atas dasar lidah dia bergerak, berzikir tu dapat pahala dah. Kalau dia khusyuk dapat pahala banyak lagi. Gitu. Kalau dia tak khusyuk bolehlah pahala lidah gerak. Lidah berzikir. Begitu. Jadi gitulah. Daripada tak berzikir, berzikir dalam keadaan tidak khusyuk, itu lebih baik daripada tak zikir terus. Tak zikir langsung. Itu kaedah dia dalam Islam. Jadi begitulah jadi kita ni begitu juga dengan hal-hal yang berkait dengan kematian ni. Kita sebenarnya tak sedih orang tu mati, tapi kita buat tunjukkan simpati kita, tu dibenarkan, diberi pahala juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya ialah ad-doa. Ad-doa ni maksudnya banyakkan berdoa apabila kita pergi ziarah orang mati ni. Macam mana tu nak berdoa? Takkan nak angkat tangan hok mo. Dok, duduk atas kursi tu dak angkat tangan, dok gerak dah doa ni tau. Sebenarnya bila sebut doa ni tak semesti angkat tangan. Dah. Kadang-kadang dalam bentuk kita beri hadiah pahala bacaan Fatihah kepada orang mati. Pun doa juga. Dok, kita tahu dah kita nak ziarah orang mati, kita pun bawa surah Yasin yang kecek tu dah kecek. Surah Yasin yang kecek tu kan, banyak. Jual kedai tu, dah umpamanya. Kita letak dalam kocek hok muat kocek, cari kocek sikit, kocek barat. Kita letak dalam kocek ni, kalau ada orang mati kita bawa. Bila kita duduk atas kursi yang ramai tu, di samping kita tanya khabar orang lain, ada masa lagi, kita pun bacalah Yasin. Itu doa juga. Bukan maksudnya doa kena angkat tangan daripada tadi kita angkat tangan. Sejang ada situ, sejang angkat tangan. Dah, lagi tak tanang lagi itulah angkat tangan. Dah, tak semesti angkat tangan. Kadang-kadang dengan kita hadiahkan pahala Fatihah. Kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang 2-3 kali. Kita hadiahkan pahala tu pada si mati. Pun iyalah tu, doa lah tu. Kita baca Yasin.
Pas baca Yasin, habis sekali. Lepas tu rasa nak duduk lagi ni. Nampak orang tak tanah lagi. Lambat lagi orang semayang. Dang lagi baca sekali lagi. Kita baca pula Yasin sekali lagi. Kita hadiah pula pahala tu pada si mati tadi. Itulah dia katakan doa. Dan sebenarnya berdasarkan kepada pandangan jumhuril ulama, kebanyakan ulama, kalau kita baca Quran apa-apa, pahala tu sampai pada si mati. Dengan syarat kita hadiahkan pahala tu pada si mati. Jangan dok niat. Dia bukan setakat niat tu kena sebut sikit dengan mulut. Aku hadiahkan pahala ni pada si mati. Sebab tu dalam tahlil orang mati tu dia disebut, Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulna min ya Allah wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut tu sebenarnya tu apa makna dia tu? Kita sebut kita hadiahkan pahala tu pada si mati. Jadi begitu juga. Sudah kita baca Yasin tu, kita pun sebut mulut sikit. Jangan kuat lah. Kita sebut seorang kita. Aku hadiahkan pahala baca Yasin tadi pada orang mati ni. Nama dia apa? Nama dia Muhammad. Muhammad bin Embong. Contoh je. Muhammad bin Embong. Muhammad bin Ibrahim. Kita pun hadiah ke dia. Seorang-seorang kita je cakap bukan kuat ni. Abah hadiah habis orang dengar. Tak? Umumnya tak? Orang dengar habis orang pandang kita, orang tengok kita. Tak. Tengok senyap-senyap. Baca Yasin pun slow-slow je. Tak payah baca dengan suara kuat. Baca slow je. Macam-macam hamba sebut ni. Gitu pun cukup dah. Baca macam ke bunyi itik sekati. Boleh dah. Macam itik sekati tu. Mana suara itik sekati? Boleh dah. Boleh pahala dah. Asam makhraj betul. Boleh. Boleh tu. Macam dah semayang. Kita baca dah semayang pun. Bukan kita baca Yasin. Habis orang nak cakap dah boleh. Orang lain duk tanya khabar sama-sama sendiri. Terganggu. Sebab kita baca Yasin. Dok sampai pekat tu. Kita baca seorang kita baca dalam nada macam itik sekati tu ya. Desain gitulah. Boleh. Tak ada masalah. Bahkan itu juga dipanggil baca Quran. Bahkan sebahagian daripada ulama kata baca slow lebih baik daripada baca kuat. Imam Nawawi kata kalau baca kuat lebih baik daripada baca slow. Tapi dalam kitab Al-Madkhal di dirasah Quran Al-Karim disebutkan ada satu pandangan lagi. Kalau kita baca slow lebih baik daripada baca kuat. Kau pandailah mana-mana pendapat betul belaka. Yang penting baca. Jangan tak baca. Duk balah baca kuat ke baca slow. Lepas tu tak baca langsung. Tak. Kita bacalah slow. Begitulah keadaannya. Kemudian seterusnya ialah at-tazkirah. Hak tadi tu kalau orang mati. Ini kalau orang sakit. Saya narak sikit minta maaf Orang sakit kita doa mana? Antara doanya ialah hak yang kita baca pada minggu lepas. Iaitulah kita baca kita ajar orang yang sakit tadi, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita ajar dia. Ataupun kita baca Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Kita baca pada orang sakit tadi. Hak hamba cerita tadi tu narak sikit pada orang mati. Minta maaf dah. Dia narak bila kait dengan sakit ni, kait dengan mati dah. Kita teringat kau mati dia dah. Jadi hak yang sakit tadi kita baca doa tadi. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ataupun bacalah doa-doa lain. Ataupun kita baca dekat apa nama ni dekat embuh-embuh sikit dekat contohnya dekat dahi dia ke, kita embuh sikit, kita baca Fatihah 3 kali ataupun kita baca Fatihah 7 kali. Kemudian masa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kita niat supaya penyakit dia sembuh. Masa iyyaka na'budu. Faham tak? Masa sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kepada engkau lah kami sembah dan kepada engkau lah kami minta pertolongan. Masa tu niat dalam hati, sembuhlah penyakit orang ni. Baca 7 kali ataupun 3 kali ataupun 5 kali, sekurang-kurangnya sekali. Baca. Kalau kata dekat dahi dia payah sangat, baca dekat mana-manalah kita embuh. Yang kita embuh sikit. Kita embuh. Maksudnya contohnya kita baca Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim sampai ke waladdallin. Amin. Kita pembuh sikit. Gitu. Buat isyarat. Jangan embuh banyak sangat. Musim Covid dia kata ni bahaya dak. Embuh sikit-sikit je dak. Buat syarat je. Gitu je. Boleh embuh gitu. Dekat dahi dia ke dekat tangan dia ikutlah mana-mana. Dekat badan dia tu ataupun kita buat secara umum. Buat gitu memanjang tu boleh. Baca sekali. Tapi disebutkan dalam kitab Patimuniyatul Musalli. Ada satu kitab nama dia Patimuniyatul Musalli. Dia kaji balik kitab Muniyatul Musalli tu nama dia Patimuniyatul Musalli. Kitab Jawi bukan kitab Arab ni. Disebut
Apabila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita niat supaya dia sembuh penyakit dia, supaya dia sihat seperti sedia kala. Begitu. Masa iyyaka na'budu tadi dah. Begitu. Kemudian yang seterusnya ialah at-tazkirah. Tazkirah. Kita kena beri tazkirah kepada orang sakit. Tazkirah guna pula. Tokalah orang sakit nak beri tazkirah juga. Bukan tazkirah orang sakit ni macam tazkirah orang hidup ni. Maksud tazkirah orang sakit ni kita peringat. Peringat benda apa? Kita peringat ke dia hak yang saya sebut tadi. Cik Mak, kita kata contohnya sakit ni Tuhan uji, Tuhan nak apakan dosa. Gitu je. Bukan tazkirahnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak, pasal 10 minit. Siapa kau orang sakit mak? Siapa kau orang sakit nera bah. Tak kita kata tak. Daripada tak tidur jadi tidur bah. Dok tazkirah, bukan tazkirah gitu. Tazkirah ni maksudnya ialah kita peringat pada orang sakit tadi bahawa mung sakit ini sebenarnya adalah ujian daripada Allah. Sabar banyaklah. Gitu dah. Apa perkataan je. Cik mak Tuhan beri sakit ini kita gini ni sebab Tuhan nak suruh kita ni tak hapus dosa, sabarlah. 6 perkataan je tazkirah tu. Pas pada tu senyap dah. Pas pada cik mak hamba minta diri dululah, hamba nak balik dah dulu kan. Gitu jelah. Hak tu 6 perkataan, 12 perkataan je. Tak kita kata semua kali, tak kita kata capung waktu apa 12 perkataan. Bukan tazkirah tu maksudnya auzubillahi minasyaitonir macam ke masjid surah ni. Habis orang dalam awak tu dengar habis kita tazkirah orang sakit. Bukan tazkirah tu. Waktu salah tu. Waktu ganggu orang panggil, bukan tazkirah, tu ganggu orang. Ni makna dia kita nak peringatkan dia. Dan kita boleh sebut kepada dia benda-benda baik hak dia buat. Kalau kita nampak dia berat sangat dah sakit ni. Bila berat sangat kita nak beri semangat ke dia. Lalu kita pun sebut kebaikan hak dia buat. Contohnya dia ni tok bilal masjid. Contoh dia ni tok imam masjid. Contoh dia ni adalah seorang dermawan, orang kaya tapi dermawan. Jadi kita bisik dekat dia, cik mak Tuhan beri sakit ni ujian, lepas tu cik mak ni orang baik sebenarnya. Jangan sangka buruk pada Tuhan sebab cik mak ni pemurah. Bila pemurah pahala banyak tu, kita sebut. Kita sebut kat telinga dia tu. Tu sunat tu. Kita sebut kalau dia tok bila, cik mak tok bila. Saya buat contoh je cik mak bukan cik mak sini. Cik mak wak lolok je kan, cik mak misali dia panggil tak. Kita kata cik mak bang 40 tahun jadi tok bila. Masya-Allah pahala besar tu. Ingat tu. Kita mati ni kita menghadapi Allah ni dengan pahala besar tu insya-Allah, tak ada kenala tu, boleh masuk syurga tu. Kita beri semangat gitu. Kalau dia tak imam gitu kok. Kalau dia tok ngulu gitu kok. Tok ngulu ni memang baik sungguh dia. Ketua kampung ni baik sungguh dia. Tak ada dah. Kalau ada, ya Allah payah nak cari ketua kampung gitu contohnya. Serba benda dia syakna kat orang. Hak dia sendiri pun atak zing tak tukar. Tapi hak orang ya Allah atak geting barat umpamanya. Maka kita pun sebutlah baiknya cik mak jadi ketua kampung dulu 50 tahun. Masya-Allah Tuhan bagi keistimewaan. Cik mak suka tolong orang. Saya pun habis umur saya tukar kat keting Melaka. Dak umpamanya dak. Baiknya dak. Kita kata pahala tu, insya-Allah dapat masuk syurga tu. Kita kata gitu. Itu tazkirah tu. Jangan silap faham. Tazkirah. Jadi insya-Allah saya akan sambung lagi lah kalau berkaitan insya-Allah. Kalau ada hadis berkaitan saya akan sambung lagi. Balik lagi berkenaan dengan adab-adab ziarah orang sakit insya-Allah pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.